Dan kita akan melihat ya satu peristiwa besar yang dipanggil sebagai Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah ni adalah peristiwa yang menjadi titik tolak ya kepada perubahan paradigma ya masyarakat di semenanjung tanah Arab ya terhadap perkembangan Islam tu sendiri ya. Sebab sebelum ni kita tahu sambil kita menunggu sahabat-sahabat kita masuk, sebelum ini kita tahu bahawasanya orang Mekah ya mereka memang ada ego mereka sendiri ya. Jadi maknanya mereka menganggap mereka manusia terbaik, the chosen people, kerana mereka dilahirkan dan dibesarkan ya di satu tempat yang ada Kaabah, ada Baitullahil Haram ya. Dan berlaku 55 hari sebelum Nabi lahir ya peristiwa serangan tentera bergajah ya Ashabul Fil, dan Allah gagalkan ya matlamat ataupun objektif mereka untuk merobohkan Kaabah. Maknanya Mekah tu tak terusik ya. Tentera Abrahah yang datang daripada Yaman ya sebelum sampai ke Mina lagi, baru di kita panggil di border antara Muzdalifah dengan Mina, mereka telah diserang ya. 60,000 tentera bergajah telah diserang oleh Tayran Ababil, tentera udara yang dihantar oleh Allah ya. Dan mati ke semua mereka, ada yang mati di tempat kejadian, ada yang mati di Yaman, termasuklah Abrahah yang mengetuai serangan tersebut ya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang Mekah ni nampak macam mereka lebih betul lah ya, sebab kalau mereka kalah, mereka salah, sebab apa Allah selamatkan mereka ya. Jadi maknanya berbanding dengan orang Nasrani yang datang daripada Yaman ya, walaupun Nasrani itu agama tauhid ya, agama langit kita panggil ya, tetapi orang Mekah tetap dipertahankan oleh Allah ya. Mereka gagal melihat bahawasanya bukan bermakna agama menyembah berhala itu betul dan bukan agama Nasrani itu salah pada masa itu ya, tetapi kerana tujuan orang Nasrani itu jahat ya. Jadi walaupun mereka ni benar ya, beragama langit, tetapi kerana tujuan mereka jahat nak merobohkan Kaabah, maka Allah gagalkan ya. Tetapi apabila orang Islam ya diketuai oleh Nabi, jumlahnya 10,000 orang datang untuk menguasai Mekah itu pada tahun yang ke-8 Hijrah ni ya. Ni kita sedang bincang tentang tahun yang ke-8 Hijrah. Tidak ada sesuatu yang dihantar oleh Allah untuk menghalang pasukan tentera tadi. Dan mereka mengubah pemikiran mereka bahawasanya kalau dulu ya orang Yaman dihalang ya, dihantar Taurat Ababil untuk menyerang mereka, menunjukkan orang Mekah betul, orang Yaman salah. Sekarang ya, siapa yang betul? Penyembah berhala betul ke Nabi dan umat Islam yang betul? Nabi dan umat Islam yang betul. Sebab tak ada lagi Taurat Ababil yang menghalang mereka. Jadi peristiwa yang berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah ni merupakan titik tolak ya kepada perubahan minda pemikiran mereka, tuan-tuan. Okey ya, kita terus saja kepada muka surat 287 ya. Kita sudah selesai cerita tentang surah Al-Mumtahanah ya, ayat yang pertama kita dah cerita ya tentang larangan ya untuk mengambil musuh ya sebagai teman rapat ya. Dan kadang-kadang kita ambil musuh sebagai teman rapat ni terutamanya ya kerana ada rasa kasih sayang kita pada mereka. Mungkin mereka ni bapa kita, mak kita ataupun ahli keluarga ya, tapi ada larangan daripada Al-Quran ya, wahai orang beriman, la tattakhizu, jangan kamu mengambil aduwi, musuhku kata Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu sebagai aulia ya, sebagai teman rapat, sebagai orang yang boleh membantu kita ya. Tulqu ilaihim bil mawaddah ya, kamu kita panggil ya, kamu ada kamu sampaikan berita kepada mereka itu sebab ya masih ada perasaan kasih sayang di kalangan kamu, sebab ada hubungan keluarga ya. Sedangkan mereka adalah orang yang menentang agama Islam. Jadi ada teguran daripada Allah kepada orang beriman ya. Jadi setelah daripada ayat Mumtahanah ayat 1 ni, Rasulullah ya bersama dengan para sahabat yang jumlahnya 10,000 orang, mereka ya bertolak daripada Madinah ya. Dan peristiwa ini berlaku pada pertengahan bulan Ramadan. Maknanya mereka bermusafir pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan bukan bulan rehat lah ya. Bulan Ramadan adalah bulan ya di mana orang Islam diperintah untuk mengerjakan pelbagai ibadat ya. Bulan Ramadan ni ada puasa, ada tarawih ya, ada tadarus Al-Quran, ada kelas-kelas harian dan sebagainya, semua berjalan macam biasa
Ya, tidak kita kata bila kita berpuasa ni maka semua aktiviti kita terhenti. Bagi contoh macam hari ni lah, ya. Sebahagian besar kita berpuasa, ya. Hari putih, ya, yang merupakan hari 15, sebahagian daripada 3 hari putih, ya. Kita mula dah pada hari Senin, alhamdulillah. Ya, bawa pada semalam hari Selasa dan hari ni hari Rabu, memang kita puasa hari putih, terutamanya bulan Syaban, ya, bulan yang dilalaikan oleh sebahagian besar umat Islam. Ramai orang lalai pada bulan ni. Ya, dalam hadis Nabi sebut apa ni, zalika syahrun, ya, Syaban ini adalah satu bulan yaghfulu, ya, annasu anhu, yang mana manusia kebanyakannya lalai dalam bulan ni. Ya, dan mereka lalai dan mereka tidak sedar bahawasanya wahwa syahrun, ya, dia adalah satu bulan yang apa ni, turfa'u, ya, diangkat, ya, fihi, pada bulan Syaban ini kita panggil a'malus solihin, ya, amal ataupun amal-amal, ya, orang-orang beriman, orang-orang soleh kepada Rabbil Alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Jadi bulan ni bulan kita punya amalan itu diangkat dan dipersembahkan kepada Allah. Jadi oleh kerana itu kita nak perform dengan baik. Ya, kalau boleh nak puasa, nak bangun malam, ya, kita nak kita nak terus, ya, attend kelas, ya, banyakkan membaca Al-Quran, tadabbur, melihat mempelajari ilmu-ilmu agama dan sebagainya, kerana ada tuntutan, ya, untuk kita untuk kita menambahkan amal, ya, kerana ini adalah bulan di mana amal kita diangkat, ya, dan dipersembahkan kepada Allah, ya, dalam konteks tahunan. Ya, kalau mingguan adalah hari Isnin dan Khamis, iaitu amalan diangkat dan dipersembahkan. Tapi untuk tahunan adalah malam tadi, ya, malam nisfu Syaban, mudah-mudahan, ya, ada yang sebut malam-malam lain, tetapi fokus banyak kepada malam nisfu Syaban, malam 15 lah, ya, pertengahan bulan Syaban, ya, yang dalam hadis Ibnu Hibban, ya, Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala melihat, ya, melihat dan memerhati ibadah yang kita lakukan pada malam tadi, daripada sejak, ya, daripada tenggelam matahari maghrib, ya, sampailah ke membawa kepada isyak, sampailah kepada subuh pagi tadi, ya. Jadi sesiapa di antara kita yang telah melakukan amal soleh, amal baik, ya, sepanjang malam tadi, mudah-mudahan, ya, diterima oleh Allah dan dipersembahkan sebagai satu amalan yang boleh, ya, dibanggakan oleh kita, mudah-mudahan, ya, menambahkan berat timbangan amal soleh kita di akhirat besok. Amin. Okey, tuan-tuan, ya. So balik pada cerita tadi, pertengahan bulan Ramadan, maknanya bukan bulan berehat. Ya, kelas jalan macam biasa, kita kata, ya, banyak tempat kelas jalan macam biasa. Kita tambah dengan tadarus, ya, tambah dengan tadabbur Al-Quran, tambah dengan sembahyang malam dan sebagainya. Jadi Nabi keluar hanya setelah Nabi melantik, ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Ibnu Ummi Maktum adalah Abdullah bin Ummi Maktum sebagai penggantinya di Al-Madinah. Ya, jadi maknanya Nabi, ya, lantik Abdullah bin Ummi Maktum kerana beliau tidak dapat pergi untuk bersama-sama Nabi. Kerana yang pertama, ya, beliau ada kekurangan dari segi penglihatan. Ya, beliau cacat penglihatan, tak boleh melihat, dia seorang buta, ya, yang ceritanya ada disebut dalam Abasa wa Tawalla, ya, cerita tentang ketika mana dia datang bertemu dengan Nabi, Nabi sedang berdakwah kepada orang Quraisy. Ya, jadi Nabi kurang memberi perhatian kepada dia. Sedangkan dia benar-benar ikhlas nak belajar, ya, ayat-ayat Quran ataupun surah yang baru yang Allah turunkan kepada baginda. Ya Rasulullah, alimni ma'allamakallah. Wahai Nabi, wahai Rasul, ya, wahai utusan Allah, ajarkan kepada aku apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu, maknanya ayat Quran. Ya, tapi pada masa itu Nabi sedang sibuk berdakwah dan melayan, ya, pemimpin Quraisy, ya, yang Nabi sangat-sangat ingin supaya mereka memeluk Islam. Jadi Nabi berpaling, ya, dan bermasam muka, ya, daripada Abdullah bin Ummi Maktum sehingga Allah menurunkan ayat untuk menegur baginda. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum juga adalah salah seorang daripada dua muazzin Rasulullah, ya, di samping Bilal bin Rabah. Beliau juga pernah mengimamkan solat dan beliau dalam konteks ini beliau dilantik, ya, untuk menjadi pengganti Nabi, ya, sebagai caretaker Madinah. Cuma, ya, ada pandangan lain kalau kita tengok di nota kaki, ya. Ada pandangan lain dalam kitab Sirah Al-Halabiyah. Ya, Sirah Al-Halabiyah ni belum ada terjemahan lagi, ya. Kalau ada terjemahan dalam bahasa Inggeris, dia akan jadi The History of Aleppo. Ya, belum ada terjemahannya, tapi kalau ada, ya, kemungkinan besar namanya adalah The History of Aleppo sebab terjemahan direct daripada Sirah. Sirah maknanya history, Al-Halabiyah, ya, nama tempat Halab. Halab tu berada di Syria, ya, di utara, ya. Jadi
dalam bahasa Inggeris kita panggil Aleppo. Ya, belum ada lagi terjemahan. Ni kitab yang sangat menarik, ada 3 jilid yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Al-Halabi. Ya, Syekh Nuruddin Al-Halabi. Halabi itu maknanya dia orang Aleppo. Ya. Jadi dalam kitab tersebut ya disebut bahawasanya pengganti Nabi bukan Abdullah bin Ummi Maktum, tetapi adalah Abu Rihim Kulsum bin Al-Husain Al-Ghifari daripada kabilah ya Badui Ghifar, sama dengan kabilah Abu Zar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud ya. Jadi ada 2 pendapat. Sebagai pengganti di Madinah ya. Bilangan tentera Islam yang ikut peperangan ini adalah 10,000 orang. Ini satu jumlah yang sangat besar. Cuba kita bayang ya, masa perang Badar orang Islam hanya 300 orang. Perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah. Ya, dalam perang Uhud orang Islam hanya 700 orang tahun ketiga. Ya. Tahun yang keempat orang Islam lebih kurang ada ya tak sampai 3,000 orang yang mempertahankan Madinah daripada dikepung dan diserang oleh orang-orang Quraisy dan juga kabilah-kabilah Badui yang tidak menyokong Islam, termasuklah ya sekutu kepada mereka, yakni orang-orang kabilah ya Yahudi Bani Quraizah yang berada di Madinah, yang mereka menjadi musuh dalam selimut ya kepada orang-orang Madinah, yang nanti akhirnya Nabi ambil tindakan kepada mereka, tuan-tuan ya. Okey ya, kalau kita tengok ya kepada apa yang berlaku ya tuan-tuan, yang berlaku ialah jumlah tentera Islam sudah bertambah berlipat kali ganda. Ya, kalau dalam perang Ahzab ya tahun yang kelima tentera Islam sekitar 3,000, sekarang sudah menjadi 10,000 orang. Ya, jadi maknanya ini satu pertambahan yang cukup ramai lah kita kata ya. Jadi apabila sampai di Al-Abwa, ini nama tempat yang sangat signifikan. Ya, sebab Al-Abwa kita tahu adalah apa ya? Abwa ni adalah tempat di mana ibu Nabi meninggal dan dikebumikan di situ. Ya, semasa Nabi berusia 6 tahun ya, Nabi umur 6 tahun, Nabi dibawa oleh Aminah binti Wahab bersama dengan datuk Nabi Abdul Muttalib ya, dan juga pembantu kepada Aminah, yakni Ummu Aiman ataupun nama sebenarnya Barakah Al-Habasyiyah. Mereka menuju ke Madinah untuk supaya ibu Nabi perkenalkan Nabi kepada keluarganya di Madinah tu. Ya. Jadi bila diperkenalkan kepada keluarga Nabi di Madinah, maka mereka pun pulang ya. Jadi dalam perjalanan pulang sampai di Abwa, ya Abwa ni lebih dekat dengan Madinah lah berbanding dengan Mekah, tapi di dalam perjalanan ya yang berlaku ialah ibu Nabi jatuh sakit ya, Aminah binti Wahab jatuh sakit dan akhirnya bawa kepada kematian ya beliau dikebumikan di Abwa ya. Kalau dalam perang Uhud sebagai contoh ya, ketika Abu Sufyan dan isterinya Hindun ya, Hindun binti Utbah ya, dan tentera Quraisy ya, lebih kurang jumlahnya 3,000 orang, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Madinah, mereka sampai di Abwa dan mereka tahu di Abwa ni ada kubur mak Nabi Aminah binti Wahab. Hindun mencadangkan supaya dikorek kubur tu, dan kalau jenazahnya masih ada maka dicederakan jenazah tu, dirosakkan jenazah tu ya. Cuma sebahagian pemimpin Quraisy tidak bersetuju kerana mereka ada kita panggil ya, ada rasa takut nanti ya ada perkara-perkara buruk yang menimpa mereka. Jadi mereka ni ada kepercayaan khurafat ya. Lebih-lebih lagi kata mereka, kalaulah berita tentang kubur ibu Nabi dikorek, digali dan jenazahnya dirosakkan, kalau sampailah berita ni kepada umat Islam di Madinah, ini akan menimbulkan kemarahan lagi. Ya, akan bertambah lagi kemarahan yang membuat kemarahan mereka ya untuk mengalahkan orang-orang Quraisy yang datang daripada Mekah. Jadi akhirnya tak jadilah peristiwa itu. Tapi inilah ya tempat di Abwa ya, Nabi melalui kawasan tersebut dan Nabi bertemu dengan 2 orang yang amat memusuhi baginda. Selama ni 2 orang ini amat memusuhi baginda. Yang pertama ialah Abu Sufyan bin Al-Haris. Ya, tuan-tuan kena bezakan Abu Sufyan bin Al-Haris dengan Abu Sufyan bin siapa ya, dengan Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harbin itu adalah bapa mertua Nabi. Abu Sufyan bin Harbin ya, itu bapa mertua Nabi, yakni bapa kepada Ramlah binti Abu Sufyan. Tetapi kalau kita sebut ya Abu Sufyan bin Al-Haris ya, beliau adalah sepupu Nabi. Ya, beliau sepupu Nabi kerana Al-Haris itu adalah bapa kita panggil ya Pak Long Nabi, anak sulung kepada Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ada lebih daripada 10 anak lelaki.
salah seorang anak lelakinya adalah Al-Haris, anak sulung. Ya, antara anak-anak Abdul Muttalib, antaranya kita tahu bapa Nabi Abdullah. Ya, bapa kepada Saidina Ali dan Ja'far, yakni Abu Talib, ya, Abu Lahab juga, ya, termasuklah ya Hamzah, termasuklah Abbas dan sebagainya. Ada lebih daripada 10 orang. Tetapi anak yang sulung ialah Al-Haris. Dan beliau ada seorang anak yang dipanggil sebagai Abu Sufyan dan wajahnya saling tak tumpah dengan wajah Nabi. Ya, dia wajahnya macam wajah Nabi, seiras wajah Nabi. Beliau adalah salah seorang daripada 6 orang kan, yang wajahnya orang lelaki, wajahnya macam wajah Nabi. Selain daripada Ja'far bin Abi Talib, ya, Mus'ab bin Umair, ya. Kita ada Abdullah bin Ja'far, anak daripada Ja'far. Ini semua yang wajah macam wajah Nabi juga. Ya, yang paling popular sudah tentu Mus'ab lah, ya, dan Ja'far bin Abi Talib. Ya, tapi tidak dinafikan Abu Sufyan juga memiliki wajah yang seiras dengan baginda Nabi, ya. Cuma tuan-tuan yang baru masuk, Abu Sufyan yang dimaksudkan adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, ya. Cuma macam tadilah, ya, bila kita sebut Abu Sufyan bin Al-Haris ini, ya, dia asalnya menentang Nabi. Dia kawan baik Nabi. Dikatakan dia sebaya dengan Nabi. Dia sebaya dengan Nabi, wajahnya seirah dengan Nabi, lahir juga pada tahun gajah, tahun serangan tentera bergajah Abrahah. Ya, beliau adalah anak kepada Al-Haris, pak long Nabi, dan cucu kepada Abdul Muttalib. Ya. Tetapi macam tadilah, ya, beliau walaupun seiras wajah dengan Nabi, orang yang rapat dengan Nabi, tetapi tidak mendapat hidayah lagi. Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak mau. Ya, dia tak terima, tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah beliau baru, ya, baru nak masuk Islam. Tapi dah tahun yang ke-8. Sedangkan beliau tahu Nabi itu seorang Nabi dan Rasul, cuma ego dia. Ya, sebab itu Abu Sufyan bin Al-Haris, dia datang, ya, untuk lawan Nabi dalam perang Badar. Dalam perang Badar beliau ada bersama. Ya, jadi dalam perang Badar seperti mana apa kita panggil Saidina Abbas, ya, bapa saudara Nabi juga terlibat sebab dikerah tenaganya oleh Abu Jahal, ya, untuk sama-sama datang mengalahkan Nabi dan para sahabat. Jadi Abu Sufyan ni penting, tuan-tuan, ya, sebab beliau ni seiras wajah dengan Nabi, sepupu kita kata, dan beliau juga adalah seorang yang datang daripada Bani Hashim, mana orang mulia, ya, tapi masuk Islam lambat. Itu yang kita katakan kadang, ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang ada peluang untuk memeluk Islam lebih awal, ya, tetapi apa yang berlaku, ya, yang berlaku ialah mereka lambat memeluk Islam, tuan-tuan. Ya, mengapa? Ya, kerana hidayah milik Allah. Itu jawapan dia. Ya, orang jauh di Madinah lebih dulu masuk Islam. Sedangkan orang Mekah, ya, yang lebih dekat dengan Nabi, sepupu Nabi, bapa saudara, ya, orang yang kita kata sepatutnya masuk Islam lebih awal, ya, tetapi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mereka lah yang lambat. Ya, orang dekat lambat masuk Islam, orang jauh yang lebih dahulu. Ya. Okey. Jadi balik pada cerita tadi, ya, Abu Sufyan bin Al-Haris, ya, anak kepada Al-Haris, Nabi punya pak long, ya, juga merupakan saudara kepada Ubaidah bin Al-Haris. Yang ini ada isu, tuan-tuan. Ya, kerana Ubaidah bin Al-Haris adalah salah seorang daripada pahlawan Quraisy yang lawan dengan 3 orang daripada puak Bani Umayyah dalam perang Badar. Tuan-tuan ingat kan, dalam perang Badar kita dah belajar. Ya, dalam kitab sirah Moses pun kita dah belajar, dalam PMP pun kita dah belajar. Ya, sebelum berlaku peperangan secara besar, ya, berlaku single combat, ya, ada 3 pahlawan daripada Bani Umayyah, ya, Utbah, ya, kemudian siapa lagi, Utbah, kemudian kita ada siapa lagi, seorang lagi, ya, Utbah dan abang dia, ya, dan anak dia Al-Walid bin Utbah, ya. Jadi Al-Walid bin Utbah, kemudian Utbah sendiri dan abangnya Syaibah, ya. Jadi 3 orang ni nak lawan dengan 3 pahlawan orang Islam. Bila orang Ansar datang untuk lawan, mereka tak layan sebab mereka kata orang Ansar tak selevel dengan mereka. Maka Nabi telah hantar 3 sahabat. Yang pertama Saidina Hamzah, ya, bapa saudara Nabi. Nabi hantar sepupu Nabi, yakni anak menantu Nabi, yakni Ali, dan seorang lagi, ya, Ubaidah bin Al-Haris. Kebetulan namanya Al-Haris juga. Ya, jadi Al-Haris yang dimaksudkan dalam dalam perang tersebut bukan Al-Haris adik-beradik dengan Abu Sufyan tadi. Kebetulan namanya sama, ya. Sebenarnya Al-Haris yang dimaksudkan adalah Al-Haris daripada Bani Al-Muttalib. Ya, dia bukan daripada
Dia bukan daripada keluarga apa kita panggil, bukan daripada keluarga Abdul Muttalib, bukan. Ya, jadi ada beza tuan-tuan ya. Al-Muttalib itu adalah adik kepada Hashim. Ya, kalau Abdul Muttalib dia anak kepada Hashim. Tapi kalau Al-Muttalib, tuan-tuan kena ingat balik cerita asal. Ketika Abdul Muttalib dibawa daripada Madinah, ya, beliau namanya Syaibah. Tetapi kerana yang membawa dia tu bapa saudara dia Al-Muttalib, maka orang panggil dia Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib itulah dia, ya, yang merupakan adik pada Hashim. Hashim dah meninggal. Ya, oleh kerana Hashim dah meninggal, dia tak ada anak lelaki, maka Al-Muttalib bila dia dapat berita abang dia ada kahwin dengan orang Madinah, dia pergi cari kakak ipar dia. Ya, dia tak tahu kakak ipar dia ada anak daripada abang dia Hashim. Tapi bila dia dapat tahu, ya, dia minta izin daripada kakak ipar dia supaya bawa Syaibah ni balik ke Mekah untuk digerum menjadi pemimpin, ya, menggantikan bapaknya Hashim nanti. Ya, memang mula-mula mendapat tentangan lah, ya, kerana dahlah suaminya Hashim meninggal, anaknya pula nak dibawa ke Mekah, ya. Sedangkan dia tak nak pergi ke Mekah, dia nak duduk di kampung halamannya di Madinah. Ya, tetapi kerana didesak, ya, dan diyakinkan oleh Al-Muttalib bahawasanya Syaibah akan dilayan dengan baik, ya, dan dicadangkan untuk menggantikan bapaknya, maka akhirnya terpaksalah bagi kebenaran juga, ya. Jadi yang berlaku ialah memang betul Syaibah ataupun nanti dipanggil Abdul Muttalib muncul sebagai pengganti pada bapa dia. Ya, Al-Muttalib hanya caretaker sementara nak menunggu Abdul Muttalib itu besar, dewasa untuk pegang jawatan tadi, ya. Jadi Al-Muttalib itulah, ya, keturunan, ya, keturunan dia Ubaidah bin Al-Haris tu yang terbunuh dalam single combat tu. Ya, dia cedera parah dan akhirnya meninggal. Dia salah seorang daripada orang yang syahid lah, ya, dalam perang Badar. Ya, jadi dalam buku ni kalau kita tengok, tuan-tuan tengok, ya, baca balik muka surat 287 tu, mereka ialah sepupunya Abu Sufyan bin Al-Haris, okey, clear, bin Abdul Muttalib, yang juga merupakan saudara kepada Ubaidah bin Al-Haris. Yang tu yang tak betul, tuan-tuan, tak tepat. Ya, dia bukan adik-beradik, ya, tetapi beliau ada hubungan keluarga tapi bukan daripada Abdul Muttalib, bukan. Ya, jadi ada pembetulan yang dibuat, ya, oleh editor buku ni, ya. Kalau tuan-tuan tengok buku kita ni memang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudari Beg, ya, tetapi telah dikomentar, ya, ada editing yang dibuat oleh Samir Ahmad Al-Attar, dan itulah, ya, cara kita nak beli buku akan datang, tuan-tuan. Bila tuan-tuan beli buku, tuan-tuan kena tengok buku yang ada editing, ya, ada nota kaki dia, ada editing, ada pembetulan, ada tokok tambah, ya, dengan fakta-fakta baru, ya, ada ulasan hadis-hadis dia. Jadi tuan-tuan, itu antara ciri-ciri buku yang kita boleh beli untuk masa akan datang, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main beli saja. Ya, kerana buku-buku ni ada yang tak ada editing, ya. Kita beli yang ada editing, senang. Jadi kita tidak mendapat maklumat yang salah lah. Kalau maklumat tu salah, dia akan dibetulkan di nota kaki. Ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok nota kaki bawah tu 287 nombor 3, Abu Sufyan bukanlah saudara kepada Ubaidah bin Al-Haris, ya, bin Al-Muttalib, ya, bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Ini kerana dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, ya, bin Abdul Muttalib. Jadi lain, tuan-tuan. Kebetulan nama Al-Haris, ya. Jadi penulis, ya, bila melihat Al-Haris maka adik-beradik. Ya, dia tak adik-beradik. Kerana Al-Haris ni datang daripada dua bapa yang berbeza. Tapi dia ada hubungan lah, masih Bani Hashim. Ya, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, ya, masih lagi keturunan kita kata Qusay bin Kilab, ya, tetapi jauh lah sikit. Jadi bukanlah bila kita tengok sama macam kita belajar isteri Nabi, kan. Isteri Nabi ada siapa contoh, ya? Ada Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris, ya. Kemudian ada seorang lagi isteri Nabi yang ditangkap dalam perang Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Haris. Ya, yang tuan-tuan lama nak cari, ya, pasal apa nama dia bukan Jariyah tapi Juwairiyah, kan. Kita dah bagi jawapan. Ada elemen kasih sayang di sana. Dia kalau Jariyah, perempuan, ya, hamba sahaya. Tapi kalau Juwairiyah, ya, perempuan hamba sahaya yang disayangi, ada mana beloved kat situ. Ya, itu bentuk dalam bahasa Arab. Okey, tuan-tuan, ya. Jadi balik pada cerita tadi, ya, apabila kita menyebut tentang Juwairiyah binti Al-Haris dan Maimunah binti Al-Haris, kita ingat mereka ni adik-beradik. Ya, pasal nama bapa sama, mana boleh adik-beradik, tuan-tuan. Kerana ketika Nabi berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris, isteri Nabi yang terakhir,
Nabi masih lagi menjadi suami kepada Juwairiyah binti Al-Haris. Jadi kalau mereka ni adik-beradik, mana boleh Nabi poligamikan mereka? Tak boleh. Ya, Nabi tak boleh madukan mereka sebab mereka datang daripada mak bapak yang sama. Ya, jadi kebetulan nama saja Al-Haris tu sama. Ya, sebab Al-Haris ni nama yang popular, tuan-tuan, ya. Jadi bapa saudara Nabi, ya, apa ni pun nama Al-Haris. Jadi adakah mereka dua-dua adalah anak bapa saudara Nabi? Pun lagi bukan. Ya, jadi kebetulan saja nama Al-Haris. Jadi Juwairiyah, ya, Al-Haris itu daripada Bani Mustalik, ya, Badui, sedangkan Maimunah binti Al-Haris itu orang Bandar, ya, orang Mekah. Jadi orang yang berbeza. Sebab itu Nabi boleh berkahwin dengan kedua-dua mereka kerana mereka tidak ada hubungan keluarga. Bukan adik-beradik daripada mak dan bapa yang sama, bukan. Ya, ini kebetulan saja, tuan-tuan, ya. Jadi kena ambil perhatian sebab nama ni hampir sama. Ya, nama Al-Haris popular dan banyak nama tersebut. Jadi kita tak boleh kata bahawasanya mereka ni adik-beradik saja, ya. Simply kita kata dia adik-beradik, bukan. Tapi Ubaidah bin Al-Haris, muka surat 288, Ubaidah bin Al-Haris, ya, yang mati syahid di medan Badar, itu betul. Ya, cuma dia tidak mati di medan Badar tu. Ya, dia cedera parah. Ya, kemudian selepas daripada habis perang baru dia meninggal. Tapi dia masih dianggap sebagai syahid. Ya, kerana ditetak, ya, dan dicederakan, ya, oleh tadilah, ya, oleh Utbah bin Rabi'ah tadi, ya, ataupun kita kata Syaibah bin Rabi'ah tadi, ya. Jadi mereka yang mencederakan Ubaidah bin Al-Haris dan akhirnya bawa kepada dia meninggal, ya. Dan seorang lagi, ya, yang bersama dengan Abu Sufyan tadi yang datang bertemu dengan Nabi, ya, sebelum Nabi sampai di Mekah, ya, ialah ipar baginda, yakni Abdullah bin Abi Umayyah, ya, ada Abi situ, ada tertinggal. Ya, bukan Abdullah bin Umayyah, bukan. Kalau Abdullah bin Umayyah itu keluarga Bani Umayyah. Tapi Abdullah bin Abi Umayyah, tuan-tuan, benda-benda ni dia detail, tuan-tuan, ya. Tapi Ustaz letak supaya tuan-tuan dapat membezakan. Macam itulah Ustaz kena bagi tahu. Ya, sebab kalau tidak nanti kita anggap orang yang sama. Tak. Abdullah bin Abi Umayyah, ya, bin Al-Mughirah. Siapa dia Abdullah bin Abi Umayyah ni? Beliau, ya, adalah adik-beradik kepada isteri Nabi. Ya, Nabi ada isteri nama Ummu Salamah ataupun nama sebenarnya Hindun. Jadi Ummu Salamah juga, ya, bin Abi Umayyah. Jadi adik-beradik ni. Ya, dia juga merupakan salah seorang daripada tentera Quraisy yang lawan Nabi selama ni. Tetapi Allah bagi hidayah masuk Islam dia. Dia datang bersama dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Kedua-duanya datang untuk masuk Islam. Ya, dan Rasulullah SAW menerima kedua-duanya dengan rasa yang amat gembira. Memanglah selama ni memang Nabi mengimpikan, ya, supaya kedua-duanya masuk Islam. Ya, Nabi dakwah, ya, Nabi ajak mereka, Nabi pujuk, tapi tak berjaya. Ya, tapi akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka datang sendiri menyerah diri untuk masuk Islam. Ya, ini satu kemenangan lah, ya. Walaupun Nabi dah ajak, tapi pada masa itu mereka belum terbuka hati. Sekarang, ya, mereka sendiri datang bertemu dengan Nabi, masuk Islam. Ya, jadi baginda berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu berdua. Of course, ya, orang yang masuk Islam dosa akan diampunkan. Dan dialah yang paling, ya, mengasihani di antara para penyayang. Ya, sebab Allah ni kita tahu, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi Allah ni Ar-Rahman yang Maha Mengasih, ya, dan juga Ar-Rahim yang lebih tepat diterjemahkan Maha Belas Kasihan. Ya, kerana dengan belas kasihan Allah itulah kita dapat rahmat. Ya, kita dapat kelebihan, tuan-tuan, ya. Okey, ini adalah maksud, ya, dalam ayat yang ke-92 surah Yusuf, surah yang ke-12. Sebab kita tahu, ya, antara highlight surah Yusuf ni adalah kesabaran. Surah Yusuf ni kesabaran, ya, pengkhianatan yang apa kita panggil, yang berlaku kepada Nabi Yusuf, ya, benda-benda kezaliman yang dibuat oleh abang-abang dia, ya, kemudian kezaliman yang dibuat oleh isteri Al-Aziz, ya, menteri, ya, isteri pada menteri yang Nabi Yusuf berlindung di dalam rumahnya, tuan-tuan, ya. Tapi beliaulah yang telah mengkhianati, menuduh Yusuf sehingga Yusuf dipenjarakan. Ya, dan penjara sudah tentu ada hikmah yang sangat besar lah. Ya, sebab duduk di penjara ada banyak perkara luar biasa berlaku di sana. Ya, sebab itu, ya, para ulama Islam apabila dipenjarakan, mereka melihat itu adalah, ya, satu cara Allah nak bagi rehat pada mereka. Ya, mereka boleh berehat, mereka boleh mengulang kaji Al-Quran, ya, boleh menulis, ya, boleh melakukan perkara-perkara yang pelbagai, ya, untuk muhasabah diri mereka.
kerana mereka selama ni sibuk, ya, duduk di gelanggang, disibukkan dengan pelbagai tugasan. Tapi bila mereka, ya, isolated, ya, mereka duduk dalam penjara bersendirian, ya, ataupun kadang-kadang ada cellmate dia, ya, mungkin 2 atau 3 orang. Jadi ini sebenarnya satu bentuk muhasabah dan peluang untuk mereka, ya, bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena melihat positif macam tu, tuan-tuan, ya. Dan inilah yang berlaku pada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kepada Pak Hamka, ya, dan kepada para pemimpin dakwah, ya, di Mesir, di Malaysia, di banyak tempat, tuan-tuan. Ya, dan ini semua, ya, kita tengok orang yang keluar penjara dia akan jadi lebih hebat. Kerana, ya, masa yang digunakan dalam penjara tu digunakan betul-betul untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, ya, mengulang kaji pelajaran, ya, berdialog, berdiskusi, ya, bertahanus, ya, berkhalwat, bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan di luar mereka tak ada peluang sangat. Tapi dalam penjara memang masanya cukup banyak. Ya, sebab mereka tak perlu lagi keluar berdakwah. Mereka tak perlu lagi berjihad pada jalan Allah di luar penjara. Dalam, ya, itu peluang berehat dan juga mengulang kaji pelajaran dan memantapkan, ya, rohani juga ilmu pengetahuan mereka, tuan-tuan, ya. Kita kena tengok macam tu baru kita nampak, ya, keberadaan manusia dalam penjara itu merupakan satu hikmah yang sangat besar, macam Nabi Yusuf kita kata. Ya, macam tokoh-tokoh hebatlah, ya, Pak Hamka, ya, pada apa kita panggil, ya, Said Qutb, ya, di Mesir, ya, termasuklah Dr. Mursi, ya, Said Hawa di Syria dan pelbagai lagi lah kalau kita nak sebut, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca, ya, di Google saja. Okey, ya. Apabila sampai di Al-Qadid, ya, ini tempat macam kita kata rest area lah, R&R. Rasulullah mendapati muslimin mendapat kesusahan daripada puasa yang dilakukannya. Ya, sebab mereka bergerak pada bulan Ramadan. Ya, jadi bila bergerak pada bulan Ramadan, kita tahulah, ya, ada limitation. Ya, sebab letih, ya. Lalu mengarahkan supaya berbuka, ya. Kalau dalam Sahih Bukhari ada cerita ketika mana waktu sudah lepas asar, tuan-tuan, ya. Lepas asar ada seorang sahabat, beliau memang tak tahan dah. Ya, puasa letih sungguh, ya. Jadi beliau telah jatuh daripada kenderaan dia. Ya, bila dia jatuh, maka orang bagi tahu ke Nabi. Nabi pun datang. Bila Nabi datang, Nabi tengok dia jatuh, Nabi tanya, ya. Maka orang bagi tahu dia haus sangat. Dia dah letih, tak sanggup dah. Maka Nabi pun sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata laisa minal bir as-siyamu fis safar. Laisa minal bir. Tidak dianggap sebagai satu kebajikan, ya, as-siyamu fis safar, berpuasa pada waktu musafir. Tapi kita jangan faham secara terpisah, kita kena tengok konteks dia. Ya, Nabi kata, sekali lagi Ustaz ulang, tidak dianggap sebagai satu kebajikan berpuasa ketika musafir. Mana kalau kita nak musafir, ya, boleh tak puasa? Boleh. Kita boleh puasa, teruskan puasa. Tetapi bila sampai satu tahap di mana puasa itu boleh memudaratkan kita. Macam tadi, jatuh daripada kuda, jatuh daripada unta. Ia boleh menyebabkan kita, apa kita panggil, ya, dehydrated ke. Sebab ni tengah-tengah padang pasir ni. Ya, dalam keadaan kita duduk dalam rumah tu lain. Ya, kita duduk di tempat yang ada teduhan tu lain, ya. Tapi ini kita di tengah padang pasir. Ya, Mekah Madinah ni kita tahulah 8 hari perjalanan kalau tak ada sandstorm. Ya, kalau tidak ada apa-apa halangan, 8 hari perjalanan. Kadang-kadang boleh bawa 10 hari. Ya, jadi sudah tentu sangat meletihkan, very tiring lah. Ya, dia jatuh dan Nabi kata dalam konteks lelaki tadi, ya, tidak dianggap sebagai kebajikan dan kebaikan berpuasa pada ketika musafir bagi orang yang tak tahan. Ya, maknanya kalau kita boleh bertahan, maka afdal adalah meneruskan puasa. Ya, kita jangan ambil rukhsah. Ya, sebab hukum ni terbahagi dua. Ada hukum rukhsah, ambil keringanan, dan ada hukum azimah dia panggil. Azimah makna kekal dengan keadaan biasa. Bulan Ramadan kita puasa. Sama ada kita musafir atau bermukim, sama saja. Cuma kalau keadaan orang musafir itu sudah sampai ke tahap memberi mudarat, boleh jatuh, boleh pengsan, boleh cedera dan sebagainya, maka ya, tidak ada kebajikan untuk dia puasa. Dia dah dapat pahala dah. Tapi dia berbuka, ya. Sebab itu untuk konteks sahabat tadi, untuk orang yang memang tak tahan, maka Nabi menganjurkan supaya berbuka puasa. Ya, dan baginda juga turut berbuka. Ya, bukan kerana Nabi tak tahan, tapi kerana Nabi nak bagi contoh. Sebab tu Nabi naik unta duduk depan sekali. Ya, Nabi naik Al-Qaswa, unta Nabi kan. Jadi unta Nabi tu unta betina, Al-Qaswa. Ya, bukan Al-Aqsa tapi Al-Qaswa. Yang menunjukkan unta tu betina. Kerana dalam perjalanan jauh, biasanya unta betina akan duduk di depan sekali. Ya, supaya unta-unta jantan yang lain boleh menjadikan unta betina tu sebagai motivasi.
Ya, unta betina duduk depan, unta jantan akan follow daripada belakang. Selagi unta betina meneruskan perjalanan, unta jantan akan ikut. Ya, kita dah cerita kan masa tentera Firaun, ya, bersama dengan Merin Petah. Ya, Merin Petah ni adalah anak kepada Ramses yang kedua, ya. Beliau adalah raja Firaun yang tenggelam dalam The Great Bitter Lakes, ya, di Ismailiyah, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya ketika dia melihat Nabi Musa ketuk, ya, The Great Bitter Lakes tu dengan tongkatnya, terbelah, ya, ada 12 laluan, ya, maka ketika Bani Israel melalui laluan tersebut, Firaun dengan tenteranya tak buat apa, mereka tengok aje. Sebab mereka melihat itu sebagai satu bentuk sihir. Sebab tak pernah tengok sihir yang macam tu. Ni high level punya sihir, ya. Jadi Nabi Musa dan tentera berjaya menyeberang sampai ke sana. Jadi oleh kerana, ya, tentera Firaun yang dibawa oleh Merin Petah tu tidak buat apa-apa, maka Allah telah mengutus Jibril. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam kisah Nabi Musa, ya, cerita Jibril dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam buku Qasas Al-Anbiya, Stories of the Prophet, ataupun ensiklopedia sirah para nabi. Ya, kelas kita di Moses. Ya, jadi ceritanya ialah Jibril datang dalam bentuk manusia menunggang, ya, kuda betina. Dan kuda betina itu lalu di depan kuda jantan, ya, chariot yang dibawa oleh Merin Petah. Jadi bila kuda betina yang dibawa ditunggang oleh Jibril masuk dalam laluan tadi, apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang berlaku ialah ya, chariot yang dibawa oleh kuda jantan tadi terus mengekori. Dia masuk dalam kawasan yang laluan tadi diikuti oleh tentera, dan akhirnya Allah tutup, ya, kawasan tersebut sehingga mereka mati lemas. Jadi maknanya cerita unta jantan ataupun kuda jantan berada di depan itu memang sudah menjadi kebiasaan, ya, dalam musafir Nabi, ya, Nabi menggunakan unta betina al-qaswa, ya, kerana unta betina berada di depan sekali, diikuti oleh unta jantan di belakang. So balik pada cerita tadi, tuan-tuan, kita nak bagi tahu Nabi naik unta, ya, dan Nabi minta dibawakan sebekas air, dan Nabi tunjuk Nabi minum. Walaupun pada waktu itu sudah menjelang maghrib, maknanya dah tak lama dah. Ya, dah tak lama. Kalau boleh bersabar sikit, ya, boleh boleh berbuka puasa. Tetapi kerana Nabi kesian belas kepada para sahabat yang sedang dalam keadaan tidak tahan, ya, sehingga ada yang jatuh daripada unta tadi, maka Nabi minum. Kerana para sahabat kalau tak tengok Nabi minum, mereka tak akan buat. Itu, ya, sahabat ni dia carbon copy Nabi, tuan-tuan. Kalau Nabi buat, dia buat. Kalau Nabi tak buat, dia tak buat. Ya, jadi agama kita macam itulah sepatutnya. Ya, bila kita dengar kata Nabi buat, kita buat. Contoh macam puasa 13, 14, 15, kita tahu, ya, Nabi hampir tidak meninggalkan puasa hari putih. Ya, bulan Rejab ke, bulan Syaban ke, ya, especially bulan Syaban, kita puasalah sebab kita tahu, ya, bahawasanya Nabi memang suka buat. Ya, itu dah jadi sunnah Nabi. Sunnah maknanya amalan yang Nabi buat secara berulang-ulang. Ya, sebab itu jadi sunnah. Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil tradition, tuan-tuan. Ya, ada soalan, Cik Hanafi? Angkat tangan tu, ada soalan ke? Silakan. Cik Hanafi, ya, angkat tangan. Ya, silakan soalan. Tuan-tuan nampak tak apa yang Ustaz nampak? Kak Mariatul, nampak tak apa yang Ustaz nampak? Nampak, Ustaz. Nampak. Nampak. Silakan soalan. Angkat tangan kan? Tu nak tanya kan? Ustaz tak boleh tolong, tuan-tuan. Mungkin Ya, dia bagi salam kot. bagi salam. Tak apalah, ya. Ada soalan silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ya. Ustaz, saya ada soalan. Silakan. Al-Muttalib tu dengan Hashim adik-beradik? Adik-beradik. Hashim abang, Al-Muttalib adik. Ya. Abdul Muttalib tu anak Hashim. Anak Hashim, betul. Okey, terima kasih. Sama, ya. Jadi asal-asalnya, tuan-tuan, ya, dia ada 4 beradik tu. Hashim anak sulung, anak kedua Al-Muttalib. Ya, kemudian dia ada Abdul Syams, dan ada seorang lagi kita panggil sebagai Naufal. Ada 4 adik-beradik. Tapi kita fokus sajalah Hashim dengan Al-Muttalib. Bila Hashim meninggal, maka Al-Muttalib jadi caretaker Mekah tu. Ya, dialah jadi pengganti pada Hashim tu, kan? Sebab Hashim tak ada anak lelaki
yang boleh menggantikan dia. Ya, jadi Al-Muttalib beberapa tahun Al-Muttalib jadi pengganti pada Hashim lah di Mekah tu. Kemudian sampai berita kepada Hashim, ya, kepada Al-Muttalib bahawasanya abang di Hashim tu, ya, sebelum dia meninggal, masa dalam perjalanan menuju ke negeri Syam, singgah di Madinah, dia ada kahwin, ya, dengan salah seorang perempuan, Salma binti Amru. Ya, jadi dia dapat maklumat. Ya, orang Quraisy ni tuan-tuan, dia orang mulia. Bila dia orang mulia, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia pergi cari kakak ipar dia, ya, sebab dia tahu kakak ipar dia berhak atas sebahagian harta Hashim tu. Ya, sebab dia adalah isteri kan. Bila dia isteri, maknanya dia layaklah untuk mewarisi sebahagian harta abang dia tu Hashim. Ya, kalau kita kata diam-diam je lah, kan? Buat tak tahu je, ya. Sebab tak nak kongsi harta. Tapi orang Quraisy, Bani Hashim especially, mereka ni orang mulia tuan-tuan. Ya, mereka tahu bahawasanya kakak ipar dia tu, kakak ipar Al-Muttalib tu ada hak. Itu yang dia pergi cari kakak ipar dia di Madinah. Jumpa dengan Salma binti Amru. Bila jumpa dengan Salma binti Amru, dia minta maaf. Ya, kerana selama ni dia tak tahu. Sebab Hashim pun tak cerita. So, Hashim pun dah meninggal. Dia tak ada orang yang tahu melainkan beberapa orang. Adalah yang tahu. Tapi maklumat tu sampai lambat kepada dia. Ya, jadi dia pun minta maaf, ya, dan tiba-tiba datang seorang budak kecil, ya, datang pergi kepada Salma tadi. Jadi terkejutlah Al-Muttalib, dia tanya, ni budak ni siapa dia? Ya. Jadi kata Salma, inilah anak Hashim. Lagi terkejut Al-Muttalib, dia tak tahu selama ni abang dia Hashim ada meninggalkan seorang anak lelaki. Maka dia pun kata macam inilah. Ya, ni cerita mudah tuan-tuan, ya. Jadi apa dia kata? Dia kata aku nak bawa Syaibah nama dia. Bawa balik pergi ke Mekah, ya. Dan orang ini aku akan apa? Ya, orang ini aku akan ya groom dia, ya. Untuk jadi pemimpin dan dialah yang akan menggantikan bapa dia Hashim. Ya. Jadi namanya Syaibah. Tapi pasal apa tukar jadi Abdul Muttalib? Kita dah sebut tadi, dah banyak kali sebut dah, ya, tapi sebagai ulang kaji. Kerana Syaibah tu, sebab dia underage, dia budak lagi kanak-kanak, dia takkanlah nak bawa unta daripada Madinah pergi ke Mekah. Jadi dia telah membonceng, ya, unta bapa saudara dia Al-Muttalib. Ya. Orang Arab pula tuan-tuan, mereka selalu melihat bahawasanya hamba sahaya dibeli waktu kanak-kanak. Memang, ya, hamba sahaya kita tak beli. Dia dah dia dah tua, ya, baru kita beli, tak, sebab hamba sahaya digunakan untuk buat kerja. Ya. Sebab itu Nabi Yusuf dijual sebagai hamba sahaya pada usia sekitar 9 hingga 10 tahun kanak-kanak. Begitu juga Zaid bin Harisah. Ya, begitu juga Bilal bin Rabah, kita tengok, ya. Jadi dalam konteks Syaibah tadi, orang Mekah bila melihat Al-Muttalib, ya, membonceng seorang budak lelaki, mereka menganggap budak lelaki itu adalah, mereka menyangka budak lelaki itu adalah hamba yang dibeli oleh Al-Muttalib di Madinah. Sebab tu hamba dipanggil Abdun Mamlukun. Abdun. Quran sebut Abdun Mamlukun. Ya. Jadi bila dipanggil hamba, Abdun, ya, hamba kepada siapa? Hamba kepada Al-Muttalib. Sebab Al-Muttalib yang bawa dia, yang beli dia. Mereka tak tahu, ya, bahawasanya budak ni bukan hamba. Budak ni adalah anak saudara kepada Al-Muttalib. Jadi lekatlah panggilan Abdul Muttalib, mana hamba kepada Al-Muttalib. Walaupun orang tahu namanya Hashim, dan akhirnya Al-Muttalib bagi tahu kepada masyarakat, ini bukan hamba. Ini adalah anak Hashim, ya, daripada isterinya Salma binti Amru di Madinah tu. Jadi kalau soalan Kak Zainab tadi samalah, ya. Apa hubungan Hashim dengan Al-Muttalib, adik-beradik? Hashim anak sulung, Al-Muttalib anak nombor 2. Siapa dia Abdul Muttalib? Anak kepada Hashim. Macam mana dia boleh dapat Abdul Muttalib? Kerana kaitan dengan adik kepada Hashim, yakni Al-Muttalib. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, jadi hilanglah nama Syaibah tu, orang panggil Abdul Muttalib. Ya, okey. Kalau Ustaz dah ulang banyak kali, Ustaz harap tuan-tuan lekatlah, ya. Hashim bapa, ya, Al-Muttalib adik dia yang menggantikan Hashim setelah Hashim meninggal. Tetapi setelah daripada Syaibah tu ditemui, dibawa balik ke Mekah, maka Al-Muttalib lah yang didik, yang besarkan dia, ya, dan menjadikan dia sebagai pengganti kepada bapaknya. Sebab tu Abdul Muttalib akhirnya ganti bapak dia. Pasal apa tak panggil Abdul Hashim, bukan Abdul Muttalib? Kerana bukan Hashim yang bawa dia balik ke Mekah. Yang bawa dia balik ke Mekah Al-Muttalib. Ya, jadi Al-Muttalib itulah, ya, kita panggil datuk kepada Ubaidah bin Al-Haris tadi. Ya, yang mati dalam perang Badar tadi. Ya, beliau
Ya, dan Al-Muttalib ini sangat popular tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Al-Imam Syafi'i dia berasal daripada keturunan Al-Muttalib. Al-Muttalib ni adik pada Hashim tu. Jadi kalau orang tanya kita, adakah Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad SAW itu daripada Bani Hashim? Jawapannya tak betul. Ya, Imam Syafi'i bukan Bani Hashim. Imam Syafi'i Bani Al-Muttalib. Tapi adakah mereka Quraisy? Mereka datang daripada keturunan Qusay bin Kilab? Itu betul. Tuan-tuan ya. Jadi adalah penceramah dia sebut. Dia kata Imam Syafi'i ini Bani Hashim sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tak tepat tuan-tuan. Dia bukan Bani Hashim. Sebab Hashim tu ya abang daripada Al-Muttalib. Imam Syafi'i daripada Al-Muttalib. Nabi daripada Hashim. Hashim Al-Muttalib adik-beradik. Tapi bapa mereka ya Abdul Manaf sama. Abdul Manaf sama tuan-tuan. Jadi mereka ni semua adalah cucu Abdul Manaf. Ya, cuma daripada dua anak yang berbeza. Ya, Nabi SAW daripada Hashim, sedangkan Al-Imam Syafi'i, Ubaidah bin Al-Haris, ini semua daripada Al-Muttalib. Itulah cerita dia. Tuan-tuan boleh dapat tak? Kalau tak dapat, usah ulang. Ya, sebab yang penting tuan-tuan dapat. Sebab tuan-tuan kena salin. Tuan-tuan tak boleh dengar saja. Kalau dengar tak dapat nanti tuan-tuan ya. Okey, boleh. Ya, Datin Lin okey ke? Terima Okey. kasih Ustaz. Ya, sama. Tuan-tuan okey ke? Okey. Ya, Haji Megat okey, Haji Megat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah okey Ustaz. Terima Boleh. kasih. Okey, sama ya. Jadi siapakah nama sebenar Abdul Muttalib, Haji Megat? Siapa nama sebenar? Syaibah. Syaibah. Ya, jangan lupa. Jadi Syaibah tu perempuan ke lelaki? Lelaki ya. Bukan Syaibah. perempuan ya. Okey, seterusnya apa lagi yang boleh kita sebut di sini? Balik pada cerita buka puasa tadi. Jadi kita pun dah masuk bulan Syaban ya, mukadimah sebelum masuk ke Ramadan. Jadi kalau orang tanya kita hukum berpuasa tuan-tuan ya. Kita belajar sirah tapi dalam sirah ada hukum. Dalam sirah ada akidah, dalam sirah ada syariat ya. Ada tauhid, ada akidah, ada akhlak, ada macam-macam. Ya, sumber dia sebab sirah ni perjalanan hidup Nabi. Sudah tentulah hukum hakam tu terbina daripada interaksi Nabi, amalan perbuatan Nabi tuan-tuan ya. Jadi kalau ada orang yang nak berpuasa pada bulan Ramadan tapi nak musafir, tak apa, tak ada masalah. Musafir dan puasa. Tetapi apabila sampai satu tahap dia tidak mampu bertahan. Kalau dia teruskan puasa boleh mudarat pada dia. Kalau bawa kereta mungkin boleh accident. Kalau bawa motor boleh jatuh. Ya, macam tadi sahabat Nabi tadi jatuh daripada unta. Ya, maka Nabi kata laisa minal bir, tidak dianggap sebagai satu kebaikan atau kebajikan asyamu fis safar, berpuasa pada waktu bermusafir. Ini bagi orang yang tak tahan. Tapi bagi orang yang boleh bertahan, puasa itu afdal, utama ya. Itu tak perlu diambil rukhsah ya berbuka puasa. Walaupun mereka boleh ambil, tetapi afdalnya meneruskan puasa. Kerana satu hari kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kalau kita ganti pada hari-hari lain di luar Ramadan tak sama tuan-tuan, tak sama. Ya, macam tu, macam kita kata bulan Syaban ni. Ya, puasa 3 hari putih pada bulan Syaban dia tak sama macam puasa pada bulan-bulan yang lain. Ya, melainkan pada bulan-bulan Muharram, kita kata bulan Rejab tu ada kelebihan. Sebab bulan Rejab tu adalah bulan Muharram. Ya, bulan yang dilarang buat jahat. Kerana kalau buat jahat digandakan dia punya dosa. Begitu juga Abdullah bin Abbas dalam kitab ya, dalam pendapat dan fatwanya seperti disebut oleh Ibnu Katsir sama juga. Kalau buat jahat diganda dosa, kalau buat baik digandalah pahala sebab dia bulan Muharram. Berapa banyak gandaan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha tahu. Ya, jadi bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram termasuk bulan Rejab, ini ada kelebihan sebab dia arba'atu hurum, 4 bulan haram. Bulan Syaban dia bukan bulan Muharram, tetapi dia adalah bulan yang manusia lalai dan bulan di mana amal manusia diangkat. Ya, di mana dia disebut hadza syahrun ya yurfa'u ataupun turfa'u fihi a'malus solihin, atau amal orang beriman ataupun amal-amal orang soleh. Ya, dan diangkat, dipersembahkan ila rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sahih tuan-tuan. Ya, kalau tak sahih pun jatuh pada hasan, boleh pakai sebagai hukum. Ya, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i sebagai contoh. Ya, jadi hadis ini biasa ya tidak di-highlight ya. Diangkat pahala, diangkat kita punya ibadah dipersembahkan kepada Allah tu biasa orang duk sebut. Tapi dia punya awal dia tu ya, yang disebut yaghfulun nasu anhu, bulan di mana manusia lalai, itu jarang kita dengar. Ya, sebab itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata
bulan di mana manusia lalai daripada mengerjakan amal. Sesiapa yang beramal pada bulan yang manusia lalai, pahalanya berganda-ganda. Ya, jadi itu yang kita pegang, tuan-tuan. Ya, sebab itulah kita buat amal baik lebih tambah. Ya, patutnya pengajian ilmu, ya, puasa, baca Quran, ya, sedekah dan sebagainya. Bulan Syaban ni lagi bertambah. Kerana kita nak mukadimahkan dia sebelum kita bertemu dengan Ramadan tu. Ya, sebab kita tuan-tuan biasa dengar kan doa yang dibaca oleh para ulama salaf. Walaupun hadisnya dhaif, tapi ya dia menjadi amalan. Ya, sebab doa tak ada masalah, tuan-tuan. Asalkan hadis tu jangan palsu sudah. Asalkan hadis tu bukan dhaif jiddan. Tapi kalau hadis tu setakat dhaif, kita tak boleh pegang sebagai hukum, tapi sebagai amalan, sebagai doa, dan maknanya bagus. Boleh tak? Boleh. Ya, antara doanya apa tuan-tuan biasa dengar? Allahumma salimni li Ramadan. Allahumma, wahai Allah, salimni. Salimni maknanya sejahterakanlah aku ini li Ramadan, untuk bertemu dengan Ramadan. Kerana kita nak diri kita ni disejahterakan, sihat tubuh badan, ya, bersedia mindanya, ya, dan tubuh badan kita supaya bila datang Ramadan kita sudah bersedia, tuan-tuan. Ya, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah diri aku ni. Ya, secara fizikal, mental, ya, intelektual, spiritual dan sebagainya, li Ramadan, untuk berhadapan dengan Ramadan yang akan datang tak lama lagi. Ya, berapa hari je lagi, tuan-tuan, tak sampai 2 minggu kita kata. Ya, wasallim Ramadan li, dan jadikan, ya, sejahterakan Ramadan itu untuk menerima aku. Ya, yang pertama, siap sediakan aku, sejahterakan aku untuk berhadapan dengan Ramadan, dan at the same time kita minta supaya Allah jadikan Ramadan itu bersedia untuk menerima kita. Ya, dua-dua, tuan-tuan. Ya. Kemudian wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Jadikanlah amalan yang aku akan buat pada bulan Ramadan tadi sebagai makbul mutaqabbalan, diterima, tuan-tuan. Jadi 3 benda. Ya Allah, jadikan diri aku sejahtera untuk menerima Ramadan, jadikan Ramadan itu sejahtera untuk menerima aku, dan jadikanlah amalan-amalan yang aku akan buat pada bulan Ramadan nanti semuanya makbul di sisi Allah. Ya. Dan kalau orang tanya kita, ada rujukan? Ada, tuan-tuan. Ya, ada rujukan dia. Ya. Cuma macam tadilah, ya, dia lebih kepada amalan ataupun doa ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Salaf ni yang hidup 300 tahun awal Islam. Ya. Kalau kita tanya dalam hadis Nabi ada, memang ada dalam hadis Nabi. Ya, riwayat Imam At-Tabrani. Ya, riwayat Imam Tabrani ada dalam kitab Hilyatul Auliya, ya. Tetapi hadisnya dhaif. Ya, Imam Az-Zahabi kata kalau nak kata ada rujukan, ada. Ya, daripada Ubadah bin Samit. Cuma hadisnya dhaif. Jadi bila hadis dhaif bersifat hukum, kita tak boleh peganglah sebagai dalil. Tetapi sebagai satu bentuk motivasi, sebagai satu bentuk doa, dan maknanya tidak bertentangan, maknanya bagus. Maknanya bagus, tuan-tuan, ya. Sejahterakanlah aku untuk menerima Ramadan, dan jadikanlah Ramadan itu sejahtera juga untuk menerima aku. Dan jadikanlah amal yang akan kau buat pada bulan Ramadan itu sebagai makbul. Kan bagus tu makna dia. Ya, jadi sebab tu para ulama salaf mengatakan tak ada hal, boleh saja. Ya, cuma kita kalau orang tanya, kita kena bagi tahu. Hadis ini dhaif. Ya, Imam Az-Zahabi kata hadis ini dhaif kerana ada perawi yang diragui, ada perawi yang lemah di situ. Ya, tetapi sebagai doa boleh, tak ada masalah. Ya, macam kita kata baca doa makan, ya. Ni masuk sikit belajar doa yang mustajab, tuan-tuan, ya. Doa makan yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya, dan ada disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, memang ada. Ya, dalam kitab Azkar memang ada. Tetapi hadisnya dhaif. Ya, bila hadis tu dhaif, boleh tak baca? Boleh. Tetapi kita kena bagi tahu, ya, tuan-tuan, doa yang kita baca ni asalnya daripada hadis dhaif, tapi kerana maknanya baik, bacalah. Tetapi apabila kita bertemu dengan doa yang lebih baik daripada itu, ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, tu memang bagus. Tapi dia dhaif. Ada tak hadis lain yang macam tu juga? Ya, doa makan yang macam tu yang lebih baik, tuan-tuan? Ada? Ya, apa doanya, tuan-tuan, ya? Doanya apa, tuan-tuan? Ya, doanya ialah Allahumma barik lana fihi. Tukar sikit. Allahumma barik lana sama. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkatilah padanya makanan tersebut. Ya, berkatilah kami pada makanan yang kami makan tu. Allahumma barik lana fihi. Wa at'imna, dan berilah kami makan khairan minhu, yang lebih baik daripada apa yang kami makan ni. Maknanya makanan yang lebih baik di syurga. Bukan kita tak syukur. Ya, tapi kalau kita dapat makanan seperti ini di dunia, sedap, mudah-mudahan kita dapat makanan yang lebih enak lagi di syurga besok. Ya, doa tu, ya, daripada Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya, hadisnya sahih. Cuma kita kena ejah sikit.
nak baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, bacalah, tak salah. Tetapi kerana kita dah jumpa doa yang lebih bagus, yang lebih sahih, maka kita pakailah doa yang lebih sahih tu. Ya, tanpa menafikan ya doa yang sebelum ni pun bagus ya. Tapi sebab hadisnya dhaif, dah ada yang sahih, kita pakai yang sahih lagi pendek. Allahumma barik lana fihi, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kan bagus tu doa tu. Ya, riwayatnya sahih daripada Abu Daud dan Tirmizi, so kita pakailah yang tu. Jadi kalau ustaz orang panggil doa, kita baca doa tu. Ya, kita baca doa tu ya. Walaupun orang kata tak pernah dengar doa ni. Tak pernah dengar bukan makna tak ada. Ya, pasal apa tak pernah dengar? Sebab dia tidak dibiasakan dalam masyarakat. Tapi bila masyarakat dah tahu, orang akan pakai. Ya, kita kena war-warkan yang bagus tu. Ya, macam tu ceritanya. Okey, ada soalan apa tuan-tuan? Ya, Ustaz masuk fiqh sikit. Ya, kebetulan kita berada pada nisfu Syaban. Ya, bulan yang kita kita panggil, ya, kita banyak berpuasa lah dan amal-amal lain ya. Ustaz tengok ada soalan di chatting ya. Apa soalan tu? Yang mana ya? Dia jadi fadail amal, betul. Ya, fadail maknanya kelebihan fadail saja. Ya, jadi fadail tak ada masalah, kita boleh amal tuan-tuan. Ya, sebab hadisnya dhaif, tapi jangan sampai dhaif jiddan. Kalau hadis tu dhaif jiddan, maknanya dhaif yang sangat dhaif, itu kita tinggalkanlah. Ya, walaupun dalam bentuk fadailul amal. Kalau hadis tu palsu, tak boleh pakai. Tak boleh pakai langsung tuan-tuan. Ya, sebab dia hadis palsu. Tetapi kalau dia dhaif, sekadar dhaif dan tidak diriwayatkan oleh orang yang berdusta, ya, bukan dhaif jiddan, maka kita boleh guna, terutamanya sebagai bentuk doa. Ada banyak doa yang kita pakai yang sebahagiannya adalah dhaif tuan-tuan. Ya, itu belum cerita doa buka puasa tu, banyak berlambat-lambat kalau nak cerita panjanglah. Itu kena satu sesi lain ya. Baru kita boleh cerita. Tapi ustaz buat secara tashenggo saja ya, sebab kebetulan kita berada pada bulan-bulan ya yang sudah menghampiri Ramadan, jadi ustaz kena share dengan tuan-tuan ya. Dan ada doa-doa daripada para ulama salaf yang bagus. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutakabbalan. Tak susah tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh Google saja cari doa tu. Doa yang dibaca oleh ulama salaf ya untuk menyambut Ramadan. Tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan dah boleh baca awal lagi. Tapi doa ni pun jarang dibaca tuan-tuan. Banyak orang lebih baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, pun hadisnya dhaif juga. Ya, tapi maknanya sahih, tak ada masalah. Ya Allah berkatikanlah aku pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Kan tak salah. Mana ada salah tuan-tuan? Ya, baguslah tu. Itu satu pengharapan. Ya, tapi kalau ada doa yang lebih sahih, ya, yang maknanya lagi bagus, maka kita tukarlah, ya, ataupun kita tambahlah yang bagus tu. Macam itulah cerita dia. Okey, ada soalan? Silakan, ada apa? Ya. Ustaz, Ya. Ustaz kata asam hadis yang status dhaif tu adalah pendusta kan Ustaz kan? So Allah rankingkan dia orang ni sebabkan kita tak boleh mereka-reka hadis yang bukan daripada Prophet SAW. Ya, betul. Tapi kenapa boleh termasuk dalam ranking dhaif ataupun kenapa tak demolish terus ke macam mana? Macam mana tu Ustaz? Yalah, sebab hadis dhaif ni ada ruang untuk kita upgrade. Ya, hadis dhaif ya ada ruang untuk kita upgrade. Ya, contoh kita kata hadis tentang solat tiang agama ya. Ni dah teknikal tuan-tuan, tapi sebab dah tanya Ustaz jawablah. Hadis yang kata as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Hadis ni dhaif. Ya, tetapi maknanya sahih. Sebab solat tu betul tak solat tu tiang agama? Memang solat tu tiang agama. Ya, sebab tu disebut sesiapa yang solat maknanya dia seolah-olah mendirikan agama. Dan sesiapa yang meninggalkan solat seolah-olah dia telah merobohkan bangunan agama tu. Ya, tapi hadis tu dhaif. Tapi boleh tak hadis yang dhaif ini di-upgrade, diangkat? Ini teknikal tuan-tuan ya. Boleh tak di-upgrade menjadi hadis tu hasan? Nak jadi sahih tak boleh lah, tapi nak jadi hasan boleh tak? Jawapannya boleh. Kerana di sana ada berlonggok lagi hadis ya yang cerita bahawasanya memang solat ni tiang agama. Antaranya ya hadis riwayat Al-Bukhari, bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam itu di atas 5 tiang. Ya, yang pertama syahadah, yang kedua apa kita panggil? Solat berjamaah ya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah, sampai habis tu.
Ya, jadi hadis itu sahih. Jadi hadis yang sahih ini, oleh kerana makna hadis yang dhaif ni selari dengan hadis yang sahih ni. Ya, maka hadis-hadis yang sahih yang banyak ni memperkuatkan hadis dhaif tadi, upgraded menjadi hadis hasan, boleh tuan-tuan. Walaupun asalnya dhaif tapi boleh jadi hadis hasan. Ya, tetapi bukan semua hadis dhaif boleh naik taraf jadi hadis hasan. Ya, kerana kadang-kadang tak ada hadis lain yang menyokong. Tetapi maknanya tidak bertentangan. Itu satu lagi. Tuan-tuan kena ambil mana. Ya, yang pertama hadis dhaif yang disokong oleh hadis-hadis yang sahih. Dia upgraded jadi hadis hasan. Boleh pakailah. Ya. Tetapi kadang-kadang ada hadis yang dhaif yang tidak disokong oleh hadis sahih sebab dia tak ada hadis lain yang sama makna, tak ada. Ya. Tetapi kerana maknanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Quran dan hadis, maka dia boleh dimasukkan dalam kategori fadail amal macam Datin Lin sebut tadi. Ya, untuk galakkan, especially kalau dia berbentuk doa, dan doa tu tak salah macam tadi. Ya Allah, sejahterakanlah diriku untuk menerima Ramadan, sejahterakan Ramadan untuk menerima aku, dan terimalah ya Allah sebagai amal soleh amal-amal yang akan aku lakukan pada masa Ramadan nanti. Maknanya cantik, tuan-tuan. Ya, dan dia tidak bertentangan dengan prinsip agama, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Maknanya tuan-tuan ada banyak benda lagi nak kena belajar. Ya, ini kita panggil technicalities, tuan-tuan, dalam usul fiqah, ya, dalam hadis dan dalam Quran dan sebagainya. Ya, Ustaz hanya sentuh secara touch and go saja. Paling kurang tuan-tuan pernah dengar. Okeylah. Ya, nanti kalau ada ustaz-ustaz lain yang bagi tahu hadis ini asalnya dhaif tapi telah di-upgrade menjadi hadis hasan, tuan-tuan jangan terkejut pula sebab tuan-tuan dah pernah dengar. Okeylah tu. Boleh tuan-tuan, ya, sekadar ya orang awam seperti tuan-tuan, okey, tak ada masalah. Ya, Allahumma barik lana fihi wa at'imna. Ya, ada tambah tu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna. Ya, wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fihi, betul. Cuma sambung dia wa at'imna dan berilah kami makan. Wa at'imna khairan minhu. Ya, wa at'imna khairan minhu. Kalau dijawikan lagi baguslah, ya. Tapi secara umum yang Kak Zainab buat tu dah betul lah tu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, ada ain, ya, wa at'im, ain. Wa at'imna khairan minhu. Itu doa yang sahih, tuan-tuan. Sebagai ganti bagi doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi kalau ada orang nak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kita jangan kata salah lah. Cuma kita buat footnote sikit, ya, hadis ini dhaif, ya, walaupun disebut oleh Imam Nawawi, ya. Sebab tu Imam Nawawi dia dalam menulis hadis 40 pun dia cover dengan 2 hadis lain. Dia tambah, tuan-tuan. Kerana bimbang takut ada hadis yang dia anggap sahih tapi ulama-ulama lain tidak menganggapnya sebagai sahih. Ini sifat berhati-hati Imam Nawawi. Ya, sebab tu datang ulama-ulama kemudian, ya, mereka buat apa, tuan-tuan? Ya, ulama-ulama kemudian ni mereka datang untuk melengkapkan lagi kitab-kitab lama tu. Melengkapkan, menyempurnakan, ya, add value. Ini memang kerja kita lah, tuan-tuan. Ya, kerja para ulama yang datang kemudian, ya, sebab ulama dulu sumbangan mereka sangat hebat. Al-Imam Nawawi, Ibnu Hajar, ya, kita kata ni memang tokoh-tokoh hebat. Ya, tetapi macam biasalah manusia dia ada kelemahan juga. Sebab kita bukan malaikat, kita bukan Mr. Perfect. Mr. Perfect tu nabi, tuan-tuan, ya. Orang lain tak. Jadi oleh kerana tu ada komentar macam kita kata kitab kita ni kan, ya. Kitab kita Nurul Yakin ni memang bagus dah. Tetapi ada beberapa kekurangan, kelemahan, ya, tak tepat, keliru dan sebagainya. Maka datang Ustaz Samir, Ustaz yang kita panggil yang datang ni, ya, Samir ni, Ustaz Samir Ahmad Al-Attar ni, beliau telah buat editing. Alhamdulillah, buku kita jadi lebih baik, tuan-tuan. Sebab tu Ustaz cadang kan, kalau nak baca Nurul Yakin, beli yang ni. Ada beberapa versi lain, tapi ini antara yang terbaik, tuan-tuan. Terjemah pula dalam bahasa Melayu kita. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kadang-kadang ada salah faham, ya, sebab bahasa Indonesia tuan-tuan tahulah, ya. Kalau Kak Liz lagi tahulah, ya, dia ada penggunaan perkataan bahasa Belanda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda sebagainya. Kadang-kadang mengelirukan kita sebab kita tak faham perkataan tu. Ya, tapi kalau dalam bahasa Melayu lebih selamat. Ya, dan ini diterjemahkan oleh Pustaka Salam. Alhamdulillah lah, tuan-tuan. Ya, satu publisher yang kita dah tahu, ya, mereka ni sangat berhati-hati, ya, dan mereka memilih translator dia. Dia bukan main tangkap muat, bukan, tuan-tuan. Ya, secara peribadi Ustaz pun kenal publisher Pustaka Salam ni, ya, so kita tahu amanah mereka di dalam menterjemahkan.
Itu macam tu tuan-tuan ya, sebab dalam bidang ilmu pengetahuan kita kena berhati-hati. Ya, sebab kadang-kadang kita bimbang, kita takut terpilih buku yang macam tadilah ya, ada fakta-fakta yang tak tepat ya. Sedangkan ada editing, jadi kita beli yang edited version. Itu lebih selamat tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan. Ya. Dah ada dah ya. Terima kasih ya. Apa ni Sister Samila kita. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu li ya, mutakabbalan. Terima kasih ya. Jadi ada apa kita panggil, ada riwayat daripada kitab Ad-Du'a ya, Imam At-Tabrani ya, dan juga disebut dalam kitab apa ni, disebut sebagai Hilyatus Sahabah ya, ataupun Hayatus Sahabah ya. Ada dalam Hilyatul Auliya sebenarnya, ada satu lagi ya, dalam Kanzul Umal ya. Cuma hadis ini kata apa ni Az-Zahabi ya, Imam Az-Zahabi tokoh hebat besarlah dalam bidang hadis ya. Beliau kata hadis ini ada kelemahan. Jadi hadis ini dhaif ya, tetapi kerana dia membawa makna doa yang baik, ya tidaklah salah untuk dipraktikkan. Terutamanya kerana kita tak jumpa, kalau ada doa lain yang lebih bagus yang boleh menggantikan doa ni, so kita pakai yang lebih bagus macam tadi Ustaz sebut. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Tapi kalau tak ada, boleh tak kita memada dengan hadis ini, dengan doa dhaif ini? Tidak ada masalah. Selama mana dia bukan dhaif jiddan, selama mana dia bukan hadis palsu, selama mana perawinya tidak dusta, selama mana dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip asas Al-Quran dan hadis. Itulah tuan-tuan. Ustaz dah bagi package dah tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau boleh diamalkanlah ya. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Okey, terima kasih ya sister. Okey, ada apa lagi? Silakan. Apa yang Ustaz boleh bantu? Haji apa? Ya, tuan-tuan, okey. Haji Asy'ari okey. Tuan-tuan, ya, tadi apa kita panggil Shirin, okey. Okey ya? Okey, Ada soalan, Ustaz. silakan. Ya, silakan. Kak Mariatun ada apa? Shirin. Okey, Ustaz. InsyaAllah. Okey. Okey, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, saya nak Terima kasih, tanya Ustaz. Ya, silakan. yang pasal nisfu Syakban dan itu, yang kata malam tadi tu macam dia akan malam yang akan menentukan takdir kita yang selepas ni, kita mati ke apa kan? Betul ke yang tu Ustaz? Memang ada pendapat lah ya. Itu ada dalam Imam Jalaluddin Suyuti ada sebut. Tetapi kalau kita tengok majoriti ulama mengatakan malam qadar. Ya, dia bukan malam nisfu Sya'ban, tapi dia berada pada malam qadar, pada 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau malam ni ya, ibadah macam hadis Imam Ahmad tadi, malam di mana amalan kita diangkat ke langit dan dipersembahkan kepada Allah ya, amalan tahunan kita. Yang itu sahih. Amalan dipersembahkan betul, tapi cerita tentang penentuan takdir itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata malam tadi nisfu Sya'ban, ada yang kata malam qadar ya, tapi kebanyakan menyebut adalah malam qadar. Sebab ambil daripada ayat Quran surah Ad-Dukhan. Ya, tuan-tuan boleh buka surah Ad-Dukhan kalau tuan-tuan ada sekarang, tuan-tuan boleh buka surah Ad-Dukhan, kita clearkan tuan-tuan ya. Tuan-tuan buka surah Ad-Dukhan ya. Surah Ad-Dukhan surah yang ke-44, sila tengok. Ya, kalau tuan-tuan pakai handphone lagi senanglah. Tapi kalau pakai Quran buka ya, lagi mudah. Muka surat 496. 496 ya. Okey, jumpa. Surah Ad-Dukhan ya. Ayat yang ketiga tuan-tuan ya. Surah Ad-Dukhan muka surat 496, Quran bercetak ya, ataupun apa ya, ataupun Quran, tuan-tuan buka apps lah, apps Quran surah yang ke-44 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sesungguhnya Quran itu ambil pada ayat kedua lah. Ya, cerita tentang kitab yang jelas ya, Al-Quran. Sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkat. Malam yang penuh berkat itu adalah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Mubarakah ya, ataupun kita panggil sebagai Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, kamilah yang bagi peringatan pada malam tersebut. Fiha, pada malam tersebut, yufraku kullu amrin hakim. Ya, ayat yang keempat. Pada malam itu, ya, malam yang disebut sebagai malam qadar itu, sebab baru cerita malam qadar. Ya, yufraku dijelaskan, dibentangkan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Maknanya daripada Allah kepada manusia.
kalau ya kitab kita daripada manusia kepada Allah. Jadi dia dua benda yang berbeza. Sebab itu dibezakan oleh sebahagian para ulama, ya, malam kitab amalan kita dibentangkan kepada Allah nisfu Syaban. Ya, ataupun malam-malam lain dalam bulan Syaban lah, tapi bulan Syaban. Tetapi amalan kita punya takdir, panjang umur, rezeki, keluarga dan sebagainya daripada Allah kepada kita, daripada Lauh Mahfuz kepada kita, itu pada malam Qadar. Ambil sempena ayat yang ketiga dan yang keempat. Tapi ada tak pendapat lain? Memang ada lah. Ya, yang mengatakan bahawasanya malam nisfu Syaban ni dua-dua berlaku. Ya, pertukaran buku baru pun berlaku malam ni, persembahan dan takdir pun berlaku malam ni. Ada yang kata macam tu. Tapi kalau kita tengok, kebanyakan para ulama kata berbeza. Nisfu Syaban dibentang kepada Allah, malam Lailatul Qadar tu, Lailatul Mubarakah, ya, daripada Lauh Mahfuz pula dibentangkan kepada umat manusia. Macam tu, tuan-tuan. Wallahu alam, ya. Okey, ya. Ada lain silakan. Ustaz, saya nak tanya yang kata setiap hari Khamis pertukaran tu macam mana Isnin dan pula? Khamis. Isnin Khamis mingguan. Tadi kan sebut dalam kelas Moses tadi ada sebut. Okay. Ya, tadi kita sebut dah tadi, ya. Mungkin secara tak langsung lah, ya. Jadi Isnin Khamis itu mingguan. Ya, bulan Syaban itu tahunan. Ya, sebab tu kita ada annual meeting, ya, ada weekly meeting, ada monthly meeting, macam itulah ibarat dia. Ya, ada laporan yang dibuat oleh pegawai pada setiap minggu. Ada laporan yang dibuat oleh pegawai pada setiap bulan, contoh. Ya, ada yang setiap tahun. Tapi maklumat yang kita dapat berdasar pada hadis-hadis yang sahih dan daripada ayat-ayat Quran, termasuk surah Ad-Dukhan, ada dua saja. Ya, ada mingguan dan ada tahunan. Itu je lah. Ya, okey, ya. Ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan, bagi clear, ya. Terima kasih, ya, pada tuan-tuan dan perempuan yang apa kita panggil, yang letak, ya, doa-doa dan juga apa yang Ustaz baca tadi, ya, di chat, ya. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat yang lain lah, ya. Okey, ada apa? Ada apa lagi? Silakan. Tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan buka. Pasal buka puasa tadi tuan-tuan, Ustaz rasa benda ni kena di-highlight. Ya, sebab kita pun dalam keadaan berpuasa dan sudah menghampiri bulan Ramadan, ya. Jadi baginda turut berbuka. Kerana apa? Kerana Nabi ini adalah contoh teladan bagi orang lain. Ya, sebab itu kalau Nabi buat, orang buat. Ya, Nabi buat, orang buat. Nabi berbuka, maka orang yang tak tahan maka berbukalah mereka. Tapi kalau yang boleh bertahan terus, ya. Pasal apa Nabi tak teruskan puasa? Sebab kalau Nabi teruskan, nanti orang yang dah tak tahan nak berbuka, mereka tak nak buka. Ya, Nabi dah bagi tahu, ya, bahawasanya berbukalah bagi orang yang tak tahan, yang tak ada upaya. Kerana apa, ya? Kerana tidak dianggap sebagai satu kebajikan berpuasa pada waktu musafir, tetapi dalam konteks orang yang tak tahan. Ya, laisa minal bir asyamu fis safar. Ya, hadis yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian apa lagi? Dalam perjalanan Rasulullah berjumpa bapa saudaranya Al-Abbas. Ya, Al-Abbas pun belum hijrah. Sebab tu Abbas tak termasuk muhajirin. Pasal nak dapat title muhajirin, dia mesti berhijrah itu sebelum pembukaan kota Mekah. Siapa yang hijrah selepas pembukaan kota Mekah, dia tak dapat title muhajirin, tak dapat pahala hijrah. Ya, macam kita sekarang kan. Katalah kita dapat offer nak jadi warga negara Saudi, duduk di Madinah. Ya, contoh, ya. Dapat tak kita pahala muhajirin? Tak dapat. Ya, kita hijrah lah. Tapi bukan dalam konteks pahala seperti mana yang diperolehi oleh para sahabat Nabi ketika berhijrah ke Madinah, ya, sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Ya. Kemudian apa yang berlaku, ya? Abbas dah berhijrah bersama-sama keluarga dan tanggungannya, tapi tak sampai lagi. Jadi ada perbincangan kat sini. Sebab dia baru nak berhijrah tetapi belum sampai. Rasulullah SAW memerintahkannya kembali ke Mekah. Nabi tak benarkan dia pergi ke Madinah sebab Nabi dan para sahabat semua nak pergi Mekah. Ya, jadi Nabi perintahkan dia kembali ke Mekah bersamanya dan menghantar tanggungannya ke Madinah. Tanggungan tu maknanya dia punya isteri, ya, dan anak-anak dia. Ya, jadi sebab itu ada khilaf, adakah keluarga Sayyidina Abbas dianggap sebagai muhajirin? Ini ada perbincangan para ulama. Sebahagian kata tak. Ya, kerana mereka hanya sampai ketika Nabi sudah keluar menuju ke Mekah. Jadi kemudian bila Nabi sampai di Marra Az-Zahran, ada nota kaki di bawah, tempat yang mengambil sempena nama lembah yang berhampiran dengan Mekah.
Ya, biasanya mereka sampai di sini mereka berehat dulu kerana ada sumber air di situ. Ya. Baginda mengarahkan supaya dinyalakan 10,000 obor. Pasal ada 10,000 tentera, maka nyala 10,000. Ini satu pembaziran. Kalau nak kira, ni pembaziran lah. Ya. Buat apa? Buat apa satu api untuk satu orang? Patutnya satu api boleh dikerumuni oleh sekumpulan. Mungkin 10 orang satu api. Atau mungkin 15 orang, 20 orang. Cukup lah. Ya, untuk memanaskan badan kan. Ya, tengah padang pasir ni sejuk, kita tahu. Ya, tetapi pasal apa Nabi suruh supaya semua 10,000 orang nyalakan 10,000 api, ya, 10,000 obor. Untuk apa tuan-tuan? Ini sebagai satu bentuk strategi untuk menakutkan musuh. Ya. Sebab itu dalam peperangan, ya, antaranya siapa kita panggil, ya? Al-As, ya, Amru bin Al-As, ya. Dalam satu peperangan melawan tentera orang Badui sebagai contoh musuh, ya. Jadi pada malam yang sangat sejuk, ya, Amru bin Al-As tidak benarkan para sahabat untuk memasang api. Ya, untuk menyalakan api. Ya, kerana apa? Kalau mereka menyalakan api, nampak mereka sikit. Ya, jumlah mereka tak ramai. Ya, kemudian musuh tahulah di mana mereka bersembunyi. Jadi ada strategi pula. Jadi terpaksa mereka kesejukanlah. Terpaksa berselimut, ya, menggunakan kain tebal untuk berselimut. Sehingga tentera bila balik ke Madinah, mereka mengadu pada Nabi. Ya, mereka telah dizalimi oleh Amru bin Al-As. Nabi pun panggil Amru, betul ke? Sebab Nabi tak dengar satu pihak saja. Amru kata betul. Ya, pasal apa Nabi kata kau tak benar kan? Kerana kita sedang berperang dengan musuh dan musuh sedang mencari tempat lokasi kita berkemah. Ya, kita pula jumlah tak ramai, musuh ramai tempat dia. Ya, jadi apabila kita nyalakan api, nampaklah kita di mana, dapatlah diserang oleh mereka. Jadi Nabi telah bersetuju, Nabi membenarkan, ya, strategi yang telah diambil oleh Amru bin Al-As dalam peperangan tersebut, tuan-tuan. Ya, nampak, ya, betapa kadang-kadang para sahabat dia berijtihad. Sebab Nabi jauh, mereka nak komunikasi dengan Nabi macam mana. Jadi mereka ambil ijtihad dan bila balik ada orang report dan Nabi akan timbang balik, nilai balik. Ya, kalau benda tu betul, Nabi akan kata betul. Kalau benda tu salah, Nabi akan tegur. Ya, tu dia punya kaedahnya. Kerana mereka terpaksa berpisah dengan Nabi untuk satu jangka masa yang lama sebagai contoh. Ya, macam para sahabat Nabi yang berhijrah ke Eritrea sebagai contoh, ya, dalam hijrah yang pertama. Mereka ada sebahagian mereka ni, ya, duduk bertahun-tahun lamanya. Ya, ada yang duduk 15 tahun. Ada macam Ja'far bin Abi Talib, dia tak balik ke Mekah. Ya, jadi ada sebahagian daripada apa yang mereka berhadapan tu, ya, ijtihad mereka lah. Berdasar kepada ayat-ayat Quran yang mereka telah tahu. Ya, dan ayat Quran yang turun pun belum banyak lagi, tuan-tuan. Ya, jadi macam mana mereka nak memutuskan suatu perkara dengan ayat Quran yang mereka telah tahu dan hadis-hadis Nabi yang Nabi telah ajar. Ya, lebih pada itu, bila mereka balik nanti mereka akan dibetulkan oleh Nabi. Itu, ya, cara yang mereka buat. Sebab bukan semua benda sudah diberitahu oleh Nabi. Kerana mereka duduk terpisah dengan Nabi. Okey, ya, orang Quraisy mendapat berita bahawa Nabi telah keluar bersama tentera Islam yang jumlahnya besar, 10,000. Ya, tetapi tidak diketahui arah tujuan sebab Nabi biasa tak bagi tahu. Mereka menghantar Abu Sufyan bin Harb. Ya, beliau adalah bapa mertua Nabi. Ya, kerana Nabi sudah berkahwin dengan anaknya, siapa nama anak dia? Ramlah binti Abu Sufyan, ataupun dikenal sebagai Ummu Habibah. Ya. Kemudian dihantar juga siapa lagi? Ya, dihantar Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam adalah anak saudara Khadijah. Maknanya, tuan-tuan, mereka ni pandai. Ya, orang politik ni memang macam tu. Ya, dia nak supaya, ya, Nabi boleh terima dengan baik, dia hantar bapa mertua Nabi, dia hantar Nabi punya anak saudara, ya. Hakim bin Hizam ni anak saudara kepada Khadijah. Sebab Hizam tu adik-beradik dengan Khadijah. Hizam tu, Hakim ni anak dia. Ya. Jadi, oleh kerana Nabi kahwin dengan Khadijah, secara tak langsung, Hakim bin Hizam tu anak saudara Nabi lah. Ya. Kemudian, ya, Budail bin Warqa. Untuk mendapatkan maklumat mengenai Nabi, ada dihantar 3 spy. Mereka berjalan sehingga sampai di Marah Az-Zahran. Tiba-tiba mereka mendapati obor api yang menyala seperti api di padang Arafah pada hari Arafah. Ya. Jadi maknanya, haji mengikut syariat Nabi Ibrahim tu sudah dijalankan. Ya, Abu Sufyan berkata, apakah ini, seolah-olah api di padang Arafah. Budan menjawab, apa yang dinyalakan oleh Bani Amru. Abu Sufyan berkata, bilangan Bani Amru tidak sebanyak ini. Ya, mereka tak tahu apa sebenarnya berlaku, tuan-tuan. Ya. Jadi ada nota kaki di bawah Hakim bin Hizam, ya. Hakim bin Hizam di bawah nota kaki nombor 2, ya. Bin Khuwailid, sebab bapa dia Hizam tu adik-beradik dengan
Khadijah binti Khuwailid. Al-Asadi daripada Bani Asad. Ya, sepupu Khadijah. Ya, jadi dia kata sepupu Khadijah. Sepupu tak betul lah. Ya, mana boleh sepupu tuan-tuan? Ya, anak saudara. Jadi kena betulkan pula. Ya, jadi sepupu Khadijah tak betul. Sebab Hizam tu adik-beradik. Ya, adik-beradik dengan Khadijah. Hakim tu anak saudara dia. Dia isteri Rasulullah. Salah seorang pembesar Quraisy lahir 13 tahun sebelum peristiwa gajah. Maknanya dia lebih tua daripada Nabi. Sebab Nabi lahir tahun gajah. Dia lahir 13 tahun sebelum tahun gajah. Maknanya dia senior Nabi. Ya. Jadi teman rapat Rasulullah sebelum baginda diutuskan, dia menyayangi dan mengasihi baginda ya, selepas diutus sebagai Nabi. Menganut Islam pada hari pembuka Mekah. Termasuk di kalangan mereka yang dijinakkan hatinya, mu'allaf. Menyertai peperangan Hunain. Ya, peperangan Hunain selepas daripada pembukaan kota Mekah. Dan diberikan berita ghanimah. Ya, diberikan harta ghanimah kepadanya. Seseorang yang melakukan kerja kebaikan dan menyambung silaturahim. Ni memang biasalah orang Arab ni. Bagi orang makan, bagi orang minum, ya, buat baik, ya, sambung silaturahim. Hidup selama 120 tahun dan sebahagiannya pada zaman jahiliah dan sebahagian lagi pada zaman Islam. Meninggal pada tahun 60 Hijrah, ya. Ini dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Isabah, ya, dalam bahasa Arab lagi belum ada terjemahan. Okey tuan-tuan, ya, ada apa silakan. Ada apa yang boleh Ustaz bantu? Ya, kita nak sambung ni panjang lagi tuan-tuan, ya. Jadi kita kena stop kat situ, tapi kalau ada soalan Ustaz layan, silakan. Ada apa lagi? Jadi Ad-Dukhan tadi ya, ayat yang ketiga ya. Ketiga dan keempat tuan-tuannya sambung. Ya. Ayat ketiga cuma cerita tentang penurunan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Tapi ada sambung ni ayat yang keempat, malam di mana dibentangkan takdir, dibentangkan perkara-perkara yang baik. Ya, apa ni, apa kita panggil jodoh kita, ya, apa ni rezeki kita, ya, kita punya takdir, apa ajal dan sebagainya, ya, itu malam tu. Apa ni fihi yufraqu kullu amrin hakim, ya, dibentangkan kita punya amalan tu, ya. Itu ayat yang keempat, ya, jangan tinggallah. Ayat yang ketiga tu dah betul, kita malam qada, malam di mana Al-Quran diturunkan, tapi jangan lupa ya, sambung dia tu fiha yufraqu kullu amrin hakim, ayat yang keempat. Pada malam tersebut dibentangkan, dijelaskan, didedahkan, ya, kullu amrin hakim, setiap amalan, setiap urusan yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi datang pada Allah lah. Kalau datang pada manusia belum tentu bijaksana lagi. Dia mungkin amalan-amalan yang tak bagus kan. Tapi kalau amrin hakim itu daripada Allah. Sebab al-hakim itu adalah Allah. Ya, yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah, ya, full of wisdom. Jadi bila Allah turunkan, maknanya mesti datang daripada Allah. Jadi maknanya malam qada itulah ya, penjelasan ataupun pendetilan tentang takdir kita pada tahun tersebut. Setiap tahun ada penurunan takdir itu, ya. Dan of course semuanya sudah diketahui oleh Allah sejak azali lagi kerana sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Okey, ada apa sebelum kita tamat? Ada apa silakan? Ada apa tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang boleh Ustaz bantu? Ya. Ustaz, boleh saya buat pengumuman sikit pasal PMP? Boleh, silakan. Okey, insyaAllah hari Sabtu ni pada pukul 9 pagi PMP akan mengadakan annual general meeting di kompleks 3C Bandar Sunway. Semua dijemput hadir untuk mengetahui apa aktiviti PMP pada tahun lepas dan yang akan datang. Kita juga tahun ni akan buat election of committee members lah. Jadi kita alu-alukan kedatangan, kehadiran semualah. Di mana lokasi tadi? Ulang balik lokasi tadi. Lokasi. 3C. Bilik Jebat kompleks 3C. Kat mana tu? Bandar Sunway. Oh, Bandar Sunway. Okey. Dekat dia tak jauh daripada Petron station. Oh, sebelah tu. Sebelah tu. Ya. Selepas AGM PMP, kita akan adakan AGM Koperasi Minda juga. Oh, hari yang sama ya? Bukan masa yang sama, selepas lah dia kena, siapa nak jadi member Koperasi Minda, kena jadi member PMP dululah. Koperasi Minda hanya dibuka kepada member PMP. Dan Alhamdulillah, kita punya aktiviti dekat koperasi, kita ada restoran. Alhamdulillah ada pulangan lah insyaAllah untuk tahun lepas, dan tahun ini pun kita harapkan bertambah baiklah daripada tahun lepas insyaAllah. Amin insyaAllah. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Ya, terima kasih apa ni Haji Hashimah, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan ambil peluang lah ya untuk menjadi ahli PMP dan seterusnya menjadi ahli koperasi lah ya, mudah-mudahan. Dan siapa yang boleh hadirlah ya pada hari Sabtu ni ya. Sabtu ni maknanya berapa bulan tu? Berapa bulan apa tuan-tuan? Hari Sabtu. 11 bulan. 11. InsyaAllah. Okey, ya. Ucap terima kasih banyak pada PMP Haji Hashimah dan juga Haji Shuaib ya, dan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melapangkan masa untuk sama-sama berbincang ya dalam apa ni Kitab Nurul Yakin. Tuan-tuan tandakan muka surat 288, insya-Allah akan datang kita sambung saja tuan-tuan ya. Belum selesai lagi tahun yang ke-8. Pembukaan Kota Mekah belum selesai ya. Insya-Allah dengan izin Allah kita sambunglah, ada peluang lagi ya. Paling kurang sekali lagi mungkin kan? Sekali lagi ke ya? Apa Ramadan ada kelas ke Ramadan kita? On ke atau macam mana? Ada Ustaz, insya-Allah. Ada insya-Allah ya. Okey, selamat berpuasa ya. Selamat berbuka puasa petang ni. Menambahkan ibadah sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Waalaikumsalam. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.